Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay, so sorry lah delay sikit. So sekarang ni kita nak belajar tentang SNR. Apa tu SNR? SNR adalah support and resistance. So ini antara topik yang paling penting. Okay, paling penting yang mana saya selalu tekankan. Dan saya nak korang betul-betul faham, betul-betul fokus. Okay, so bila kita bercakap tentang SNR, kita kena faham satu benda. Okay, yang mana nature movement of SNR ni mestilah daripada support. Okay, support ni mesti di bawah ke resistance. Okay, so price ni dia akan datang support, resistance, turun semula ke support, naik ke resistance, turun ke support, resistance, support and resistance. Okay, so dalam SNR ni juga guys, okay, kita kena tahu beberapa terms lah, yang mana yang saya selalu guna lah, iaitu apa? B, P, E. Apa tu B? B adalah breakout, P adalah pullback, E adalah entry. Entry, okay. E adalah entry. So ni terms yang pertama yang kita akan gunakan, dan saya nak korang betul-betul hadam. Jadikan ni sebagai sifir korang lah. Kena ingat, breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Okay, so macam mana kita nak trade SNR? So before ni market trend kita dah belajar, yang mana market tu ada uptrend, downtrend dan sideway, betul? So kalau kita tengok sideway ataupun SNR ni macam sideway lah. Okay, macam sideway. Jadi okay, bila kita bercakap tentang SNR, kita kena tahu satu benda, yang mana sideway is our confirmation. Ayat ni korang kena pegang dengan ayat ni. Sideway is our confirmation. Sebab apa guys? Okay, biasanya price, contoh bila dia datang daripada bawah, dia takkan terus naik atas. Okay, dia akan buat sideway, baru dia naik atas, ataupun bawah, sideway, kemudian dia turun ke bawah. Okay, ni kalau dari dalam SND, ni tajuk supply and demand lah pula, kan? Dia ada rally, base, rally, okay, ataupun rally, base, drop. Ni salah satunya lah, korang boleh study sendiri. Search je supply and demand dekat Google, nanti dia akan keluar semua. So biasanya kita akan tengok apa? Sideway. Mana sideway? Sideway dekat mana? Ni sideway ni kat sini. Okay, sideway ni dekat sini. So dengan sideway tu, okay, kita tak tahu lagi price tu nak ke mana. Tapi selepas tu, bila adanya breakout, baru kita tahu direction, ke mana price tu nak pergi. Okay, so bila kita dah ada confirmation, barulah kita boleh trade dengan yakin. Okay, contoh. Okay, saya bagi contoh dekat korang, yang mana okay, price, okay, price tengah sideway, okay, which is dia buat apa ni? Sideway lah. Okay, sideway. Okay, sideway. Dan datang satu momentum, price pecah support. Okay, dekat sini dia ada BO ataupun breakout lah. Saya tandakan sebagai BO. Breakout apa? Breakout support. So guys, bila price breakout support, korang kena ingat satu benda, yang mana bila support pecah, price akan buat new support ataupun support yang baru. Okay, dekat sini lah. Okay, and then sebelum dia nak turun, dia tak boleh turun terus. Okay, dia tak boleh turun terus. Dia kena apa? Dia kena pull back ataupun PB. Dia kena pull back. Okay, lepas dia pull back, barulah kita nak entry. Entry apa? Entry sell. Kenapa kita nak entry sell? Sebab support dah pecah. Okay, so sekarang ni kita nak sell lah. Faham Ini untuk yang pertama. Okay, support dah pecah, so sekarang ni kita nak entry sell. Korang ingat satu benda je, kalau support ni adalah apa? Support ni adalah lantai. Okay, kalau support pecah, okay, dia akan buat support yang baru, betul? New support. So maksudnya dia nak ke bawah lagi, sebab tu kita sell, betul? Kita sell. Okay, itu yang pertama. Okay, breakout, pullback, entry. Cukup tak confirmation kita? Kita tanda. First dia guna breakout, and then pullback, lepas tu baru kita entry. Mesti datang dengan satu persatu. Dia tak boleh breakout terus entry. Okay, tak boleh. Kena cukup kita punya SOP kita. Lepas tu, satu lagi contoh untuk korang.
sideway, okey, sideway, pom, price pecah ke atas dengan momentum. Okey, maksudnya dekat sini price pecah ke atas ni, maksudnya ni adalah direction kita lah. Macam tadi direction ke bawah, betul tak? Sekarang ni price dah break apa? Price dah break resistance. Okey, dekat sini BO. Okey, dekat sini BO ataupun breakout. Price dah breakout resistance dan dia buat apa? New resistance. Okey, so ingat, kalau price buat new resistance, dia tak akan terus naik. Dia kena apa? Dia kena pull back dulu. Okey, PB. Pull back dekat mana? Tempat dia breakout lah. Okey, tempat dia breakout. Lepas tu barulah kita akan entry. Entry apa? Entry buy. Kenapa kita nak buy? Sebab dia dah pecah ceiling ataupun dia dah pecah resistance. So maksudnya harga akan naik lagi tinggi. Faham itu SOP dia. Mesti breakout, mesti pull back dan kita mesti entry. Alright. So dalam SNR ni, okey, dalam SNR ni contoh saya bagi dalam keadaan market tengah uptrend. Okey, market tengah uptrend sebab kita pernah belajar before ni market trend kan. So contoh kita buat. Okey, ni price tengah naik. Okey, so dekat sini kita akan tanda. Okey, kita akan tanda. So mana resistance dia? Resistance dekat sini, resistance dekat sini, resistance dekat sini. Okey, kita tengok satu persatu. Price daripada bawah ni apa? Bawah ni support. Support, support, support. Price daripada support naik ke resistance. So resistance ni kita boleh sell dulu, betul tak? Sell lah dekat resistance. Okay. So kalau nak sell mesti dekat resistance. Kalau nak buy mesti dekat support. Ingat benda ni. Okay. So kita boleh sell dulu, sell sampai support. Okay, sampai support nak buy, buy lah. Okay, boleh buy. So bila price naik, pom, dia BO. Okay, BO, breakout. Breakout apa? Breakout resistance. Okay, adakah kita nak sell lagi? Jangan. Okay, jangan. Sebab apa? Sebab dia dah pecah harga ceiling. Jangan sell lagi. Kita tunggu price naik, kemudian price akan buat new resistance dekat sini. New resistance. Bila price turun pull back, ini pull back lah. Okay, pull back, barulah kita buy. Buy dekat mana? Buy dekat support. Faham sekali lagi. Okay, price naik. Okay, naik lagi, pom, dia BO, breakout. Breakout apa? Breakout new resistance tadi. Okay, yang previous resistance. Okay, bukan new resistance lah, previous resistance. So price akan buat apa? New resistance baru. Okay, bila dia keep break, dia akan buat new resistance yang baru. Kemudian price akan pull back. Pull back dekat mana? Tempat dia breakout. Okay, tempat dia breakout. Lepas tu kita nak apa? Kita nak buy lah. Buy dekat mana? Buy dekat support. Okay, simple kan? Simple je sebenarnya. Okay, so sekarang ni kita belajar teori dulu. Sekejap lagi kita akan tengok dekat chart. Alright, contoh sell pula. Okay, contoh pula untuk market downtrend. Okay, so kalau kita tengok macam ni, kita tandalah breakout. Alright, so mana support? Support mesti di bawah. Support mesti di bawah, resistance mesti di atas. Okay, so kita tengok price daripada bawah. Okay, so bawah ni support kita boleh buy. Betul? Buy, pump. Dekat sini kita sell lah, sebab dekat resistance, betul tak? Dia break tak resistance ni? Belum break. Price turun, pom, dia apa? Dia BO, breakout apa? Breakout support. Bila price breakout support, dia akan buat apa? Dia akan buat new support. Betul tak? New support. Kemudian price naik. Ini adalah apa? Ini adalah pullback. Okay, pullback dekat mana? Tempat dia breakout. Okay, tempat dia breakout. So sini akan jadi resistance dan kita akan sell di resistance. Faham sekali lagi, price turun, BO sekali lagi. BO apa? Dia BO previous support. Okay, dan dia akan buat new support. Kemudian price pun naik. Naik ni apa? Pullback. Pullback dekat mana? Tempat dia breakout. So ini adalah resistance untuk kita sell.
Okay, dan price pun turun. Ni dua benda ni saya nak korang faham dan hadam. Okay, benda ni basic je, tapi dia sangat powerful. Okay, so kalau korang dah faham, kita tengok dekat chart sekarang. Okay, kita tengok dekat chart. So kalau korang tengok chart tak bergerak ni sebab apa? Sebab video ni waktu weekend. Okay, video ni pada hari Sabtu. So chart tak bergerak. So saya tunjuk dekat korang contoh SNR dan cara kita nak trade. Okay, contoh. Alright. So dekat sini ada satu contoh yang boleh guna kat korang. Okay, sini sini first kali apa? Sideways is our confirmation. Betul? Sideways is our confirmation. Buka lah, tak kisah. Sebelum soalan ni korang tanya, saya dah jawab dah. Time frame apa? Tak kisah. Okay, tak kisah time frame apa. Semua boleh. M15 ke, M5 ke, H1 ke, daily ke, tak kisah. Semua valid. Okay, so sekarang ni saya tengah buka M15. Kita nak marking apa? Sideways. Betul? Kenapa sideways? Cikgu, kenapa sideways? Sebab price daripada support, resistance, support, resistance, support. Sini baru dia pecah, BO kan. Okay, kita tengok satu-satu. So sideways yang saya lukis tadi dan sideways dalam chart mestilah different. Okay, dia takkanlah cantik macam saya lukis. Okay, so biasa, normal. Okay, tapi kita boleh anggap dia sideways sebab dia dalam dalam zone ataupun dalam zone lah dalam zone ataupun range yang sama. Okay, so ni support, ni resistance. So dekat sini price dah apa? BO. BO apa ni? BO resistance. Okay, BO resistance ataupun breakout resistance ataupun harga shilling. Okay, breakout harga shilling. So bila breakout harga shilling, price akan buat apa? New resistance. Betul? Ni lah new resistance dia. So dekat new resistance tu boleh apa? Boleh apa? Boleh sell. Betul tak? Boleh sell lah dulu. Okay, sell lah dulu. Kemudian price turun. Ini waktu NFP. Okay, ini yang kita buat profit tu waktu NFP semalam. Okay, hari Jumaat. So bila price turun ni, ini adalah pullback. Pullback untuk apa? Pullback untuk ni, breakout ni. Okay, breakout previous resistance. So sinilah kita nak entry. Entry apa? Entry buy lah. Kenapa kita nak entry buy? Sebab ingat tak, dia dah breakout. Dia dah breakout resistance. Bila dia dah breakout resistance, dia dah buat new resistance. Price yang turun ni hanya pullback saja. Okay, hanya pullback saja. Sebab dia nak naik lagi. Okay, faham Jom kita cari lagi contoh supaya korang lebih faham. Cari lagi contoh dekat korang supaya lebih faham. Kita cari contoh sell pula. Okay, ni M15. Kita buka lah H1. Okay, kita buka H1. Alright. Dekat sini pun kita nampak ada sideways. Okay, ada sideways. Sekejap Okay, sini sideways sideways. Boom, breakout. Breakout apa ni guys? Breakout apa ni? Okay, breakout. Saya guna warna lain. BO support. Ni support ni. Support. Bila dia breakout support, dia akan buat apa? New support, betul? Okay, so price akan pull back. Dekat new support ni boleh lah nak buy. Okay, buy scalping. Okay, kita buy short lah, tapi direction ni masih sell. Okay, sebab apa? Dia dah breakout support. So dia pull back. Price pull back dekat mana? Dekat tempat dia breakout. Okay, dekat tempat dia breakout. So dekat sini kita akan sell. Entry Entry sell. Kenapa sell? Macam saya kata tadi, dia dah breakout support, maksudnya dia nak turun bawah lagi. So kita ikutlah direction, sell. Okay, tengok price. Nampak tak? Dia turun ke bawah tak? Okay, nampak dia turun ke bawah. Lagi contoh untuk korang. Contoh lagi. Saya tunjuk contoh lagi. Okay, contoh. Sekejap. Ni susah sikit. Okay, kita ambil H4 pula. Okay, tadi dah semua time frame dah. Okay, H1, M15. Kita nak tunjuk kat korang yang mana SNR ni valid je dekat mana-mana time frame. Semua time frame valid. Okay, jangan risau. Ni yang tadi.
Okay, ni. So dekat sini pun sama juga guys. Okay, sini ada apa? Sini ada sideway. Warna hitam lah sideway. Ada sideway, betul? Bila ada sideway, korang mark lah zone tu buat macam ni, line. Okay, zone sideway tu korang buat line panjang apa, horizontal tu. So kita nak tengok apa? Breakout. BO. Breakout apa? Breakout support. Okay, bila breakout support, dia buat apa? New support. Bila buat new support, price akan pull back. Okay, so dekat sini adalah entry kita. Entry apa? Entry sell. Nampak tak? Terus price Ju6 ke bawah. Macam tu je guys. Okay, senang je, tak susah pun. So ini topik SNR. Saya nak korang praktis lah. Cuba buat backtest, tengok past punya chart. Okay, so cuba buat screenshot, cakap dengan diri sendiri. So insyaAllah saya yakin korang akan mendalami topik SNR ni. Okay, so itu saja untuk topik ni. Saya harap korang faham. Thank you dan selamat belajar.